Kerajaan Melayu Melaka mencapai kegemilangan disebabkan oleh peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entrepot yang unggul di alam Melayu. Kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap oleh Syah Bandar, cukai perdagangan yang rendah, penggunaan sistem tukar barang dan mata wang, peranan orang laut dan kemudahan yang terdapat di pelabuhan. Syah Bandar memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot. Berikut merupakan tugas-tugas seorang Syah Bandar: mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang, memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, mengurus cukai dan menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Terdapat dua jenis cukai yang dikenakan di pelabuhan Melaka, iaitu cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Cukai rasmi bermaksud cukai import yang dikenali sebagai panduan. Kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Cukai tidak rasmi pula adalah berbentuk hadiah. Pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Urusan jual beli dijalankan dalam dua bentuk, iaitu pertukaran barang dan mata wang. Perdagangan tukar barang berlaku antara barangan dari China dan alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. Penggunaan mata wang pada peringkat awal adalah jonggong timah, serbuk emas dan kulit siput. Selain itu, mata wang timah dan mata wang dari Pasai, Hormuz serta Kambir turut digunakan. Orang laut memberikan taat setia kepada raja dan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Orang laut bertanggungjawab sebagai pelayar dan penunjuk arah yang cekap. Selain itu, mereka turut bertanggungjawab sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Kemudahan lengkap yang disediakan di pelabuhan Melaka turut menarik minat pedagang untuk singgah. Antara kemudahan yang disediakan adalah gudang tempat menyimpan barang, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan minuman, khidmat membaiki kapal, tempat penginapan dan kemudahan tempat beribadat serta Syah Bandar yang menjaga kebajikan pedagang. Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan luar dalam bentuk hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Hubungan Melaka dengan Kerajaan Pasai adalah atas dasar sama taraf. Hubungan diplomatik terjalin melalui perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Kerajaan Pasai. Selain itu, hubungan Melaka dan Pasai juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan hal agama Islam. Secara tidak langsung membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Hubungan Melaka dengan Demak adalah atas dasar kepentingan bersama dalam aspek perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Hubungan kedua-dua kerajaan ini penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Hubungan Melaka dengan Majapahit terjalin menerusi perkahwinan pemerintah Melaka dengan puteri Majapahit. Perkahwinan ini telah mengukuhkan hubungan persahabatan antara kedua-dua kerajaan. Selain itu, hubungan ini juga menyebabkan wilayah Melaka menjadi semakin luas dan tamatnya ancaman daripada Majapahit.
Hubungan Melaka dan Makassar terjalin apabila Melaka menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Hubungan berlaku dalam aspek PPIKK, iaitu perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Hubungan kedua-dua kerajaan menjadi semakin rapat apabila kerajaan Makassar menghadiahkan budak raja kepada Sultan Melaka. Selain mempunyai hubungan dengan kerajaan-kerajaan sekitar alam Melayu, Melaka turut menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar alam Melayu. Antaranya adalah China, Rukyu atau Jepun, Siam, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Melaka menjalinkan hubungan DIPP dengan China iaitu diplomatik, persahabatan dan perdagangan. Hubungan terjalin menerusi kunjungan China ke Melaka pada tahun 1403 dan 1405. Melaka mendapat naungan dan perlindungan daripada China. Perkara ini dapat mengelakkan ancaman Siam. Selain China, Melaka turut menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Rukyu. Semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda pernah berutus surat dengan kerajaan Rukyu berkaitan tingkah laku pedagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka. Hubungan ini telah meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Melaka pernah diancam oleh Siam, tetapi kemudiannya kedua-dua kerajaan menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan ini bukan sahaja menjamin keselamatan Melaka, malahan turut memperoleh bekalan makanan daripada Siam seperti kayu jati, beras dan bahan makanan. Kerajaan-kerajaan lain yang menjalin hubungan perdagangan dengan Melaka adalah Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan Bengal. Selain itu, Melaka turut menjalin hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di alam Melayu. Terdapat dua sebab Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir. Pertama adalah disebabkan faktor dalaman dan kedua adalah faktor luaran. Faktor dalaman adalah masalah kepimpinan yang dihadapi. Pemerintahan dan pentadbiran Melaka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah. Selain itu, masalah perpaduan juga menjadi punca. Rakyat tidak bersatu padu, wujud persaingan kuasa antara pembesar dan sikap askar upahan dari luar yang tidak taat setia. Faktor luaran juga merupakan antara penyumbang kepada faktor pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Kedatangan Portugis ke Melaka adalah untuk mendapatkan kekayaan, keagamaan, kemasyhuran, mengawal perdagangan rempah, menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan penguasaan agama Islam. Bagi mempertahankan kedaulatan, Melaka melakukan pelbagai ikhtiar, antaranya menerusi usaha diplomasi, strategi, pertahanan dan pertempuran. Lancaran dan perahu berapi digunakan bagi menghadapi serangan Portugis. Selain itu, Melaka memperteguhkan kawasan pantai dengan kayu kayan dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Tembakan meriam bertalu-talu dilancarkan dari pantai. Selain itu,
Melaka turut menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Untuk mengembalikan kedaulatan Melaka, Sultan Mahmud Shah menyusun strategi dan mengundurkan diri dari Melaka. Baginda telah bergerak ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya dan kemudian bersemayam di Bentan. Sultan Mahmud Shah telah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka. Serangan tersebut dilakukan oleh baginda antara tahun 1515 hingga 1519. Namun, usaha tersebut gagal. Pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1526. Serangan tersebut menyebabkan baginda berundur ke Kampar dan mangkat di situ pada tahun 1528. Setelah Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir, legasi Kesultanan Melayu Melaka diwarisi dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau.